Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahibul fadilah wa iman wa bila jawab kursi pasti antinya yang berkali ini. Seterusnya ibu bapa muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita merafakkan sedikit puji kesyukuran kepada Allah kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita menyambung pengajian Al-Hikamul Athaiyah ataupun syarah bagi kita Hikam Ibn Athaillah. Dan menurut catatan jemaah wanita dah sampai ke surat berapa lagi? 54. Hikmah ke 24. Hikmah ke-24. Ya. Jangan sama sekali engkau berasa pelik. Kerana kalau guru hari lambat jangan pelik. Ada sebab dia. Ibn Ajibah telah berkata, apabila berlaku muraqabah bagimu, yakni bila dekatnya kita dengan Allah, atau musyahadah menyaksikan Allah, padahal ia penuh dengan tipu daya, janganlah kamu merasa hairan apa-apa yang kamu lihat tentang kekotoran-kekotoran, supaya tidak berlaku ingkar seperti mana dalam hikmah yang akan kita belajar ini. Dengan sebab itu Syekh Zarruq berkata, kalau kamu hendak beramal pada waktu lapang, jadikanlah kerja-kerjamu sebahagian daripada amalanmu. Hal ini tidak berlaku kecuali dengan tahqiq ilmu, seperti mana kenyataan oleh pengarang matan yang kita nak belajar ini. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dari fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajib nahtiha. Jangan sesekali engkau merasa pelik akan terjadinya kepayahan selama engkau masih berada di dunia, kerana ia tidak melahirkan sesuatu apapun melainkan sesuatu yang hak, yang menjadikan sifatnya dan wajibnya. Syarah bagi lafaz al-istighrabu, menjadikan sesuatu sehingga hairan atau pelik. Al-aqdar, apa-apa yang mengemukakan, memayahkan atau merusingkan jiwa. Mustahaqqu wasfiha, apa yang mesti menjadi sifatnya. Mafhum bagi hikmah yang kita nak faham daripada hikmah tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia sebagai tempat ujian atau fitnah. Inilah yang disebut oleh para ulama tasawuf
bila ditanya apakah hakikat dunia dan apakah hakikatnya akhirat, maksud hakikat yang sebenar. Dunia ni sebenarnya sebab apa dicipta, dan akhirat ni sebenar-benarnya sebab apa pula Tuhan cipta. Maka kata mereka, dunia ini sebenarnya dicipta sebagai tempat Allah menguji manusia, sedangkan akhirat dicipta sebagai tempat Allah membalas sesiapa yang sabar ketika diuji dulu di atas dunia. Maknanya kalau berlaku kepayahan atau kesusahan al-aqdar, ataupun berlaku yang aneh dan pelik, mengapa kita dah buat ini tiba-tiba jadi begitu, mengapa sepatutnya begini tapi tak kesampaian seperti itu, kalau ada yang pelik, ini memang sifatnya dunia. Imam Ahmad bin Hanbal, imam di dalam mazhab yang keempat, walhal dalam pengkajian terhadap mazhab, asalnya mazhab kita ni tiga. Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Malik, dan murid Imam Malik, imam kita Imam Syafi'i. Imam Hambali ataupun Ahmad bin Hanbal tidak pernah dikenal sebelum itu sebagai satu mazhab. Ini kerana ketika itu beliau alimnya di dalam bidang hadis, tetapi tidak dikenal ia begitu mendalam dalam bidangnya fiqh asalnya, dan sudah menjadi satu disiplin di dalam menentukan hukum dan mengistinbatkan nas-nas agama. Para fuqaha lah yang bertanggungjawab terhadapnya. Waktu sekarang kita tengok banyak pandangan. Kita tanya satu orang guru, jawabnya begini. Kita tanya guru lain pula, jawabnya begitu. Walhal di dalam penentuan hukum, di dalam menentukan istinbat terhadap kefahaman nas agama dan sumber-sumber terhasilnya hukum dalam penentuannya, ialah para fuqaha. Manakala sekadar menguasai hadis tetapi ilmu memahami bi'ah, suasana, terhasilnya hukum, terbentuknya, bagaimana mengistinbatkan, mengambil satu hukum dari permasalahan daripada nas agama sehingga menjadilah hukum itu terpakai kepada masyarakat. Ini kerjanya fuqaha, kerjanya fuqaha. Sebab itu tuan Imam Nawawi kita terkenal beliau di dalam bidang fiqh, faqih. Maka ia lebih diambil pendapatnya dalam penentuan hukum, walaupun bukanlah dia ni tidak alim dalam bidang hadis. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal kemudiannya menguasai cabang-cabang fiqh yang begitu mendalam sehingga terbentuklah mazhab padanya. Mana mazhab dituang bukan sekadar ahlul hadis, tapi dia mesti menguasai ilmu-ilmu seperti yang kita sebut tadi, terutamanya fiqh. Fiqh ni banyak. Fiqh muqaranah, fiqhud daulah, fiqhud dalil, fiqh banyak. Apa maksud fiqh? Fiqh ni maksud faham. Jadi nak beramal satu hukum, apatah lagi menentukan hukum, mestilah memahami terlebih dahulu akan usul terhadap isu. Lepas tu sekarang kita selalu sebut kepada ustaz-ustaz itu,
Bila nak ulas satu isu yang diviralkan dalam masyarakat, kena faham dulu apa isu dan kena cek dulu di mana usulnya. Jangan kita dengar berita di tengah jalan, mentang kita ustaz, jemaah mari nak dengar kita bercakap, ikut kita nak bercakap. Dan selalu saya sebut, ustaz-ustaz ni, dia jangan mengajar sampai orang nampak dia ni macam pegang kunci surga dan neraka. Seolah-olah dia yang tentu. Jangan. Walhal tuan, pagi tadi pun kita sebut, kita ni sebenarnya sama saja. Sama sahaja, kecuali takwa kepada Allah saja. Sebab itulah tuan, saya selalu ingatkan, saya bukan mengajar tuan-tuan, bukan. Saya hanya tolong baca, tuan-tuan tolong dengar. Itulah yang kita buat semua ni, itu. Tetapi apa boleh buat? Kebanyakan masyarakat ini sudah diasuh sejak dulu. Kalau orang luar dari negara mari, mulalah dia hormat, cium tangan, inilah ulama. Walhal ulama sebenar ada di tempat itu. Bila orang bangsa Arab sikit mari, kita mula rasa lain. Inilah Arab, inilah ulama, inilah alim. Walhal sebenarnya ilmu banyak di tempat itu. Bila orang pakai jubah, serban, pengikut ramai, namanya pula panjang, Al-Fadhil Syekh Fadilatul Dr. Rashidi Jamil Al-Rashid wal Baitul Ma'mur wal Baitul Maqdis. Tuan pun kata masuk syurga dah ustaz. Inilah orang. Jangan tuan, jangan sampai bila-bila, jangan. Apa yang perlu kita belajar. Kalau kita mati hari ini, dicatat dalam orang menuju kepada redha Allah. Itu saja ya. Baik. Apa dia kata tu? Dunia ini tempat ujian atau fitnah supaya setiap orang mengikut yang telah ditentukan dan dibalas di akhirat kelak. Justru jangan berasa bimbang di atas hal ini. Intibar hikmah. Syekh Ibn Ajibah berkata, antara adat orang yang mengenal Allah, jangan merasa pelik atau hairan terhadap ciptaan ataupun takdirnya atau apa yang berlaku terhadap makhluknya. Sama ada bersifat keperkasaan, keindahan atau lain. Ja'far As-Sadiq berkata, sesiapa yang menuntut sesuatu yang tidak diciptakan, sebenarnya dia memenatkan dirinya dan tidak diberi rezeki. Ditanya kepadanya, apa maksud tuan guru? Maksud saya, sesiapa yang nak cari rehat atas dunia, sia-sia dia. Sebab dunia ni tempat berusaha. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal, dia pimpin anak dia, lalu anak dia tanya begini. Dia kata, ayah, bila masa kita berehat? Barangkali Imam Ahmad bin Hanbal ni tengok anak dia tak ada berehat. Baca, mengaji, siang puasa, malam bangun, lepas tu tidur khairulah, sekejap bangun, sambung pula tarawih. Bila ayat masa kita berehat? Anak dia tanya. Lalu jawab Imam Ahmad bin Hanbal, kita sebenar-benarnya berehat sewaktu kita melangkah ke dalam syurga. Itu baru rehat. Sekarang tidak. Tak ada rehat. Tak ada. Macam kita ni pun belajar.
ni pulaknya kita nak pergi makan pulak ni kedai. Pada tu pulaknya sekarang kita nak rehat sekejap sebab esok nak sambung lagi. Atas dunia ni tuan tak akan rehat, tidak akan. Lalu Ja'far As-Sadiq kata, sesiapa mencari rehat sedang dia bukan dicipta atas dunia, maka letihlah. Kita berehat sebenar selepas masuk syurga. Di depan kita ni tuan ada 6 lagi yang kita akan lalui. Barzakh, kiamat, mahsyar, syafaat lah, di tiang sirat, syurga lah. Ada 6 lagi. Panjang lagi tuan, panjang lagi. Ya. Benarlah kata penyanyi, taqlubur rahata fi daril fana'i, khaba man yaqlubu syai'an la yakunu. Kamu menuntut kerehatan di dunia yang fana ini. Rugilah sesiapa yang meminta perkara yang tak akan berlaku, tidak akan berlaku. Bahkan menjadi kehidupan bagi Muslim menyediakan dirinya untuk diuji Allah, kerana dengan sebab diuji Allah boleh memberi ketenangan kepada dirinya. Al-Junaid Al-Baghdadi menenangkan dirinya dengan berkata, aku tidak bimbang apa-apa musibah yang terkena kepada, kerana aku telah membina satu kaedah prinsip bahawa dunia memang tempat sedih, tempat ujian, tempat kejahatan. Antara hukumnya ialah aku perlu berdepan dengan apa-apa yang aku benci. Kalaupun datang kesenangan, ia merupakan kurniaan Allah, tetapi yang asalnya pertama tadi Allah uji. Allah uji. Manakala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ad-dunya daru hammin wa ghammin, fama kana minha min sururin fahuwa ribahun. Dunia adalah negeri tempat yang rungsing dan duka cita. Apa-apa yang baik atau mengembirakan daripadanya, kalau ada kita dapat, dianggap untung hari itu. Hanya untung ni, padahalnya sepatutnya ini tiba-tiba dapat ini hari kebetulan untung. Itu dia nak sebut oleh Ibn Mas'ud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni hadis lalu kita baca, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته السراء شكر. Orang mukmin peliklah, kata Nabi, dia tak akan berlaku benda yang akan disebut ini kecuali orang mukmin saja. Bagaimana Rasulullah? Gini, kalau ia diberi nikmat, dia syukur, fakana khairan lahu, maka syukur itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa kemudaratan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan sabar itu baik bagi dia. Ini hanya berlaku kepada orang mukmin. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah menasihatkan Ahmad bin Abi Al-Khawari. Kata dia, wahai Ahmad, lapar yang sedikit, telanjang yang sedikit, apa maksud tu? Pakaian yang sedikit, hina yang sedikit, sabar yang sedikit, dan sesungguhnya telah berlalu bagi sebahagian hari-hari dunia. Mana sini dia nak khabar apa ni? Kita kena ada, biar satu ruang ada lapar, satu ruang kita sederhana dalam penampilan, kita kena ada sifat rendah diri kita, kena ada juga sabar dalam bahagian hidup kita. Dan sesungguhnya telah berlalu bagi sebahagian hari-hari dunia. Maknanya semakin hari bermakna semakin dekat pertemuan kita dengan Allah.
Habis hikmah ke-24, kita masuk hikmah ke-25, tidak berkehendak sesuatu permintaan. Syekh Zarruq berkata, segala kesibukan dan selainnya boleh hilang dengan cara kembali memohon kepada Allah. Tetapi sebaliknya ia semakin sukar disebabkan kuatnya berpaling kepada nafsu dan jiwa. Inilah yang nak dijelaskan pengarang. Ibn Ajibah menyebut adab yang ke-8 iaitu pelaksanaan sesuatu dengan Allah, kerana Allah, kepada Allah. Dan ini adalah maqam siddiq, maqam yang paling benar dan menjadi jantung bagi ikhlas yang khawasul khawas. Orang terpilih saja duduk di maqam ini. Apa yang disebut ma tawaqqafa maqlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara maqlabun anta talibuhu bi nafsika. Maksudnya tidak terhalang sesuatu permintaan yang engkau minta dengan bersandarkan kepada kurniaan Tuhan, dan tidak mudah tercapai pengharapan yang engkau sandarkan kepada dirimu sendiri. Syarah bagi lafaz tawaqqaf, payung dan suka, disebut juga tahan dan uzur. Syekh Al-Buti berkata, perkataan tawaqqaf pada kalam Ibn Athaillah yang kita belajar ini maksudnya hilang taufik, tayassara mudah dan senang. Mafhum, apa yang boleh kita faham dari hikmah ini? Setiap apa yang ingin kamu hajatkan di dunia tidak sukar selagi mana kamu bergantung kepada Allah dan bertawassul, berhubung terus kepada. Apabila kamu serahkan hajatmu pada Tuhan, sebenarnya kamu telah berpegang dengan sekuat-kuatnya pada Allah. Setiap permintaan kepada Allah lebih mudah tercapai berbanding mengharapkan kepandaian sendiri untuk mendapatkan sesuatu, kerana bersandar kepada Allah semata-mata adalah tuntutan syarah. Iktibar hikmah, Syekh Zarruq berkata, meminta atau memohon kepada Allah maksudnya bersandar kepadanya untuk memudahkan segala urusan. Alamat atau tandanya terdapat 3, iaitu pertama tafwid, yakni serah pada kehendak, tawakal dalam semua urusan, istiqamah dalam meminta kepada Tuhan. Apabila ketiga-tiga ini sempurna, sudah pasti hajat menjadi mudah, sama ada dapat atau tidak. Ya, ini bila kita minta dengan Tuhan, Tuhan akan beri. Di mana dalilnya? Nas Al-Quran sebut, bahkan nas hadis pun sebut. Ud'uni astajib lakum, mintalah aku nak beri, aku nak kabulkan. Cuma ni ada orang kata, Ustaz, saya minta sama tu 10 tahun tak dapat. Ustaz, saya nikah 30 tahun tak dapat juga. Ustaz, saya ni usaha macam-macam tu, jual telur puyuh, jual ayam kampung, jual madu, jual durian curi, macam-macam dah buat. Dah 30 tahun dah tak dapat. Ustaz, hari pertamanya Allah kabulkan mengikut apa yang Dia nak beri, bukan yang kita minta. Kedua, Allah kabulkan mengikut masa yang Dia pilih, bukan masa kita tentukan. Ini disebut dalam matan Al-Hikam Al-Ata'iyah ini sudah telah kita belajar sudah. Allah menentukan apa yang Dia kendaki berlaku, dan Allah mengkabulkan pada waktu yang Dia pilih. Ini menunjukkan besarnya kekuasaan. Baik. Kata Ahmad Zarruq, meminta atau memohon kepada Allah, ya, sudah kata,
Sebaliknya alamat atau tanda bergantung kepada diri sendiri pun ada 3. Pertama, kasih untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak hati kepada Allah. Yang ini dia pilih-pilih saja. Pilih bila nak sesuatu baru dia berpaling kepada Allah. Ini tandanya orang dia tak ada pengharapan pada Allah, melainkan kerana kehendaknya. Kedua, bergantung kepada sebab-sebab tanpa tawakal kepada Allah. Tak apa dah Nabi Bang, kita dah pasang kaki di sini, kita dah pasang orang di situ, dapat lagi. 3, lemah dalam penghasilan tanpa takwa dan istiqamah kepada Allah. Firman Allah, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya. Imam As-Sawi yang ahli tafsir berkata, sesiapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, nescaya dicukupkan apa-apa yang dicita-citakannya, dan mengambil sesuatu berdasarkan sebab-sebab, tidak menafikan tawakal, kerana itulah sebenarnya yang disuruh. Manakala sebaliknya boleh tidak bergantung dan tawakal kepada sebab-sebab tersebut. Alamat atau tanda meminta kepada Allah ialah zuhud kepada perkara itu dengan bersungguh-sungguh ibadat. Walaupun dia hendak kurniaan Allah, tapi Allah tu lebih besar dalam usaha dia. Katanya lagi Syekh Al-Buti berkata dalam kitabnya At-Tanwir, maaf saya, Ibn Atha'illah kata, bukan Buti. "Wa ma adkhalaka Allah fihi tawalla i'anataka alaihi, wa ma dakhalta fihi binafsika wakalaka ilaihi." Okey tuan, kita akan mengambil di sini ya. "Wa ma adkhalaka Allah fihi tawalla i'anataka alaihi, wa ma dakhalta fihi binafsika wakalaka ilaihi." Maksud, sesuatu urusan yang Allah masukkanmu padanya, nescaya Allah akan membantu dan menolong dalam setiap urusanmu. Dan yang kamu masuk sendiri, nescaya Allah serahkannya kepadamu. Habis itu kita tuan pada muka suratnya 204. Tuan boleh ingatkan saya. Ya. Alhamdulillah.